Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita sambung semula PDPR kita. Okey, setelah lebih kurang 2 minggu kita dah bercuti. Okey, jadi hari ini cikgu fokus kepada tingkatan 4, okey, bab 3, okey, tajuk wang, bank dan pendapatan individu. Okey, jadi cikgu plan untuk habiskan semua tingkatan 4 terlebih dahulu, lepas tu nanti baru kita sambung tingkatan 5 bab 2 tu. Okey. Okey, kita pergi pada wang dan bank. Okey, fungsi wang. Okey, wang kalau tengok definisi dia ialah sebarang komoditi atau benda. Okey. Sebarang komoditi atau benda macam wang sekarang lah. Kertas itulah benda kan. Okey, ataupun plastik, polimer. Boleh diterima umum, semua orang tahu itu ada duit. Itu adalah duit sebagai alat perantaraan pertukaran barang dan perkhidmatan. Okey, kita bagi duit tadi yang berbentuk kertas ataupun polimer atau plastik tadi. So, kita akan dapat barang. Okey, itu ialah pengertian wang. Okey, ciri-ciri wang diterima umum. Semua orang terima duit kan. Penawaran terhad maksud dia kuantiti wang tu terhad. Tak banyak, tak terlalu sedikit. Okey. Kestabilan nilai, dia stabil. Tahan lama. Okey, mudah dibawa. Boleh dibagikan kepada unit yang lebih kecil. Sebab itulah dia boleh pecah duit. Ada duit RM1, RM2, RM5, ada duit shilling. Okey. Mudah dikenali. Semua tahu duit. Okey. Budak kecil pun tahu. Okey, jenis-jenis wang ada 3. Duit, shilling, wang kertas, deposit semasa ataupun cek. Tu okey, 3 jenis wang. Okey, duit shilling yang pertama wang sah dan wang tanda. Okey, wang kertas, wang sah dan wang tanda. Deposit semasa atau cek bukan wang sah. Sebab apa? Cek tu belum tentu laku ataupun boleh diterima. Kadang-kadang kat kedai tak semuanya terima cek. Okay, tak semestinya wang sah. Duit shilling dengan wang kertas ialah wang sah. Wang sah tu ialah yang diperakui. Kalau pergi mana-mana pun orang akan terima. Itu adalah wang. Tapi cek belum tentu. Kadang kita, kalau kat kedai pun, kedai tu sendiri tak tahu tu cek siapa betul ke tak kan, tak tahu, tak confirm. Okay, wang tanda tu maksud dia maksud dia wang tanda tu dekat dalam nilai duit sama ada kertas ke duit shilling. Dia adalah tanda yang menandakan itu adalah wang berapa ringgit. Okey. Nilai dia kat situ dia ada. Okey, fungsi-fungsi wang. Alat perantaraan pertukaran, okey, boleh tukar duit. Alat ukuran nilai, okey, boleh tentukan harga barang berapa. Alat barang tertunda. Okey, wang juga boleh bayar secara ansuran. Alat simpanan nilai. Duit juga boleh simpan dalam bank. Okey, itu fungsi wang. Ada 4. Okey, ini perbezaan antara sistem wang dengan sistem barter. Kita sekarang pakai sistem wang, dulu sistem barter. Belum ada sistem wang. Okey, main tukar barang lah sistem barter ni. Okey, kebaikan atau kelebihan. Kalau sistem wang, perantaraan pertukaran menyelesaikan masalah kehendak serentak. Okey, maksudnya kita nak cari gula. Senang, kat mana-mana ada. Terus selesai. Tapi kalau barter, berlaku antara individu yang saling menghendaki. Kena cari orang yang nak tukar gula dengan daging contoh. Kena cari, susah sikit. Ukuran nilai, ukuran nilai seragam boleh tentukan. Tapi yang ni suka untuk menilai barangan. Contoh nak tukar ayam dengan lembu. Mana sama saiz. Jadi susah. Takkan nak tukar ayam bagi kaki lembu kan. Penyimpan nilai yang baik. Dia tahan lama, stabil. Wang RM1 tahun ni, tahun depan RM1 nilai dia masih lagi RM1 stabil. Tapi kalau sistem wang tu sistem barter, dia tak boleh simpan lama. Kalau barang ayam takkan nak simpan lama mati ataupun daging dah busuk kan, tak boleh. Barang tertunda. Wang ada duit kita boleh beli secara ansuran. Kalau sistem barter tukar barang tanpa nilai yang stabil menyukarkan pembayaran secara ansuran. Macam mana nak bayar ansur? Takkan nak bagi, kalau dia hutang lembu kan, bagi kaki, esok bagi ekor, bagi perut, tak. Mana boleh macam tu. Jadi fungsi bank pusat. Kita pergi pada fungsi bank pusat. Jenis-jenis bank, dia ada bank perdagangan, bank pusat. Bank perdagangan ada 2 pula, bank konvensional dengan bank Islam.
Yang ni ciri-ciri berkaitan dengan bank perdagangan. Sama ada konvensional ataupun Islam lah. Yang ni awak boleh tengok kat sini. Cuma awak kena tahulah contoh bank perdagangan. Maybank, Bank Islam, CIMB, semua tu lah. Bank pusat ialah ataupun kita panggil dia Bank Negara Malaysia. Dia ialah ibarat ketua segala bank. Bank pusat. Ibu dia lah. Okey, ni ciri-ciri fungsi bank pusat. Okey, bank pusat dia lah mengeluarkan mata wang, dia lah kawal kestabilan nilai mata wang, dia jurubank kepada kerajaan. Maksudnya kalau kerajaan ada masalah kewangan, dia akan tolong. Jurubank kepada bank perdagangan pun sama. Kalau bank perdagangan contoh CIMB, Maybank ada masalah, dia akan tolong bantu untuk bagi pendahuluan ke duit. Okey, macam itulah. Mengawal kestabilan ekonomi. Kalau ekonomi ada masalah, bank pusat akan ambil alih fungsi itu untuk selesaikan masalah ekonomi tak stabil. Okey, contoh macam sekarang kan, pandemik COVID-19. Ekonomi banyak tak stabil. Jadi bank pusat akan main peranan lah macam mana dia nak kontrol ekonomi kita. Mengeluarkan mata wang ni macam ni lah. Cetak duit semua tu lah. Maksudnya duit shilling, duit kertas. Yang ni awak boleh tengok kat sini. 3 untuk menstabilkan nilai mata wang. Sandaran minimum, forex, mengawal inflasi. Tengok dalam buku teks pun ada ya. Sandaran minimum 80.59% dalam bentuk tu maksud dia sandaran minimum tu dia meletakkan wang tu sebagai 80.59% dalam bentuk emas. Kita pergi terus kepada jurubank kepada kerajaan. Kan bank pusat tadi ada mengeluarkan mata wang dah, mengawal kestabilan mata wang dah, kita pergi pada jurubank kepada kerajaan. Jurubank kepada kerajaan mentadbir akaun negara. Maksudnya bank pusat tadi dia jurubank kepada kerajaan, dia kawal kerajaan punyalah akaun negara, mengurus pertukaran asing, beri nasihat pelaburan, mengurus hutang negara, memberi pendahuluan sementara. Yang ni aku kena hafal ya, memang dia punya teori dan fakta. Jurubank kepada bank perdagangan yang keempat. Dia ada 3. Jurubank kepada bank perdagangan contoh CIMB, Maybank semua tu lah, menyediakan akaun penjelasan antara bank, menjaga rizab berkanun, sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan. Apa maksud menyediakan akaun penjelasan ni? Akaun penjelasan ni yang digunakan untuk membayar hutang. Itu sebenar dia. Menjaga rizab berkanun ni simpanan wajib itu ada cikgu terangkan. Maksud rizab berkanun tu simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat. Dia yang kena jaga. Sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan. Kalau bank perdagangan ada masalah, dia akan bagi pinjam. Mengawal kestabilan ekonomi. Ni dari segi dia kawal inflasi ataupun deflasi, kementerian ekonomi. Tu kalau masalah inflasi dengan kementerian ekonomi, bank pusat akan cuba kontrol lah. Fungsi bank perdagangan. Bank perdagangan ada beberapa fungsi. Kita tengok 5. Menerima deposit. Deposit tu lebih kata pada simpanan orang lah. Memberi pinjaman, menyediakan kemudahan pembayaran, mengurus pertukaran asing, perkhidmatan sokongan lain. Menerima deposit, kita pergi yang pertama, A ni. Menerima deposit ni ada 3. Deposit macam cikgu cakap tadi, simpanan lah. Akaun simpanan tetap, akaun semasa. Simpanan ataupun tabungan dia sama maksud. Akaun simpanan atau tabungan. Simpanan atau tabungan tu macam biasalah macam mak ayah awak yang ada tu, ataupun dibagi awak guna ke kad tu kalau duduk asrama untuk keluarkan duit. Kalau kita kalau mak ayah bank in ada duit dalam tu ataupun gaji masuk ke apa, itu kita panggil akaun simpanan atau tabungan. Boleh keluar bila-bila masa, ada ciri dia kat sini. Ni antara ciri-ciri dia. Jumlah simpanan minimum lebih rendah, faedah rendah. Boleh keluarkan duit wang bila-bila masa di kaunter bank ataupun dekat ATM.
Okay, dia beli buku bank atau penyata bank. Okay, dulu ada buku bank, sekarang ni lebih pada penyata je lah. Mudah pembayaran bil, bayaran ansuran, giro, pembankan internet dan kad ATM disediakan. Tu ialah kad debit. Kita panggil kad debit lah ataupun akaun simpanan. Kalau macam contoh pembayaran dekat pasaraya pun boleh guna kad debit. Kad kredit tu lain pula. Okey. Akaun simpanan tetap. Ni ciri-ciri dia. Simpanan tetap ni kena simpan tempoh masa lama, tak boleh keluar suka hati. Bila dah tempoh dia cukup, baru boleh keluarkan duit. Tapi dia akan dapat faedah dia banyak lah. Sebab disimpan lama. Akaun semasa ni dia berkaitan dengan cek. Okey. Dia sama juga boleh keluar bila-bila masa cek tu. Ataupun kad ATM ada diberi akaun semasa, dikira sebagai akaun semasa, dia ada juga kad. Okey, dia beri buku cek. Lepas tu kemudahan ni dia ada juga. Okey. Tu jenis-jenis akaun deposit. Okey. Seluruhnya memberi pinjaman dan pembiayaan. Ini yang kedua. Okey, dia bagi overdraft. Overdraft tu, okey, dia beri kemudahan ni kepada pemilik akaun semasa je yang ni. Yang ni tadi. Dia ada overdraft. Overdraft tu boleh keluarkan duit lebih daripada jumlah simpanan yang ada. Contohnya dalam akaun semasa dia ada 2,000 tapi dia nak keluarkan 4,000, boleh. Bermaksud dia berhutang 2,000. 2,000 tu kita panggil overdraft. Over, lebih maksud dia. Okey. Itu awak tahu pasal overdraft pun cukup. Okey, pinjaman. Okey, sebenarnya pinjaman, kemudahan, pemberangan. Dia ada pinjaman peribadi, pinjaman bercaga, pinjaman kenderaan sewa beli, pinjaman kad kredit, mendiskaunkan bil pertukaran. Pinjaman peribadi tu tak kisahlah nak pinjam apa, tapi dia adalah syarat dia 18 tahun. Okey, contohnya nak kahwin buat pinjaman peribadi. Nak beli rumah, macam-macam lah. Pinjaman bercaga ni pinjaman yang memerlukan cagaran. Contohnya, bank meletakkan syarat kalau tak dapat bayar pinjaman tu, kena tarik rumah, kena tarik kereta contohnya. Tu pinjaman bercaga, kena letakkan aset sebagai cagaran kalau tak mampu bayar. Pinjaman kenderaan, macam mak ayah awak ada kenderaan, dia buat pinjaman kereta lah. Macam cikgu pun sama buat pinjaman kenderaan. Pinjaman melalui kad kredit. Kalau mak ayah ataupun kakak abang ada kad kredit tu, maksudnya kita boleh guna dulu advance. Tu panggil pinjaman lah. Nanti kita kena bayar lah balik kad kredit tu. Kita swipe je dekat mana-mana. Okay, contohnya stesen petrol ke, dekat pasaraya guna kad kredit, ataupun nak bayar beli barang secara online kat Shopee ke Lazada ke, guna kad kredit boleh. Okay. Okay, mendiskaunkan bil pertukaran tu dia kata kat sini perjanjian dilakukan oleh penghutang kepada pemberi hutang. Tu bil pertukaran. Okay, membeli bil pertukaran pada harga yang lebih rendah daripada harga muka. Okay, ni awak ingat definisi dia je lah. Perjanjian dilakukan oleh penghutang kepada pemberi hutang. Okay, membeli bil pertukaran pada harga yang lebih rendah daripada harga muka. Okay, dalam buku teks ada, nanti awak tengok. Okey. Untuk yang menyediakan kemudahan pembayaran ni, ini kita sambung next class. Okey, kita berhenti sampai surat 10 ni. Okey, jadi itu saja. Terima kasih. Kalau apa tak faham, boleh tanya cikgu. Assalamualaikum.